Terdapat 7 kes positif baru dilaporkan hari ini. Hari ini saja terdapat 190 kes baharu COVID-19. 823 kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 26,565 kes. Semua negeri mencatat pertambahan kes hari ini. Malaysia mencatat 6,075 kes baharu COVID-19 hari ini. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Encik Kamal berada karantina, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negara berkuat kuasa 12 Mei hingga 7 Jun. Mungkin kita boleh mulakan dengan perkenalkan diri, sikit latar belakang bila kena COVID dan juga berapa lama dan masa kena COVID tu kena kuarantin kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Samsami Abdul Ismail, berumur 50 tahun. Saya Adrina Syamil, 14 tahun. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Syima Anwar. Saya Faiz Ikwan, berumur 31 tahun. Saya merupakan pemuzik. Nama saya Ria, saya berusia 32 tahun dan saya merupakan penyampai radio untuk Kul FM. Saya Mazrimi binti Muhammad Zaki. Tahun ni 41 tahun lah. Masa kena COVID last year masih 40 tahun. Saya Erika Syamil, 18 tahun. Sekarang tengah belajar dekat UiTM Dengkil. Nama saya Elisha, umur 16 tahun. Nama saya Erina, umur 12 tahun. Okey, saya Mawar Abdul Karim. Umur saya tahun ni 32. Mempunyai seorang anak bernama Wan Mariam. Bekerja sebagai perniagaan sendiri, ada bisnes sendiri. Setelah 16 tahun saya berniaga tudung. Saya dijangkiti, seingat saya 21 sehari sebelum keluarga saya positif. 21 bulan 3 tahun 2020. Okey, saya disahkan dijangkiti dengan COVID-19 pada awal Januari, dan masa tu saya dekat rumah lah. Dan saya juga tak tahu mana datangnya COVID tu. Macam mana saya boleh dijangkiti, sebab masa tu saya seorang je yang kena. The rest, the whole family semua negatif. Saya seorang je yang positif. Kami dijangkiti COVID-19 pada 12 hari bulan 1, 2021. Dan kita orang dijangkiti COVID tu kalau tak silap last year, bulan 3 Mac. Okey, saya dijangkiti COVID-19 pada setelah saya swab test pada 1 hari bulan 1, 2021. Kita nak tinjau masa first kena bila dapat tahu tu, macam mana boleh terdetik nak buat swab test dan apa perasaan bila seorang-seorang je yang positif? Okey, masa tu saya rasa tiba-tiba rasa sesak nafas sikit lah. Sebab tapi rasa macam pelik lah juga sebab saya tak ada asma, tak ada apa. Okey, lepas tu masa tu kita punya situation dekat Malaysia ni kes memang makin naik mendadak. So cakap dengan my husband, I think I nak pergi buat swab test lah sebab I risau cakap macam tu dengan dia kan. So dia pun bawa pergi buat swab test, then lepas the next day lah macam tu I dapat result, I positif. So masa tu memang sangat takut, menggigil, menangis. Cuak gila, takut sangat. Yang kita fikir adalah anak je. Kan, anak waktu tu berusia 5 bulan nak masuk 6 bulan. So masa tu apa yang dia fikir, ya Allah, minta-mintalah kalau betul positif bukan pada anak aku, biarlah aku dengan suami saja. And then the next day tu Ria panggil doktor untuk buat swab test dekat Ria dengan dia. Lepas tu keesokannya kita orang dapat result yang Ria dengan dia pun positif. Masa tu memang luluh hati seorang ibu lah. Sebab saya pasti kalau ibu dekat luar sana pun bila dapat tahu anak positif, satu yang dia fikir apa tahu, anak kecil lagi. Macam dia waktu tu berusia 5 bulan
dia tak tahu pun nak bagi tahu kita dia sakit macam mana. Lepas tu apa yang dia fikir masa tu adalah virus tu akan spread dekat dia punya lung kan. So boleh ke dia handle, kuat ke dia untuk hadapi semua benda tu. So memang nangis, tak payah cakap lah. Air mata ni kira macam dah tak ada dah waktu tu kan. Perasaan pertama kali apabila dapat panggilan kata saya dijangkiti positif, saya rasa macam betul ke ni? Apa yang berlaku ni? Of course, permulaan tu saya sukar terima dan saya tak tahu macam mana for next step kalau kita dapat yalah positif ni. Jadi saya terus kata apa musibah saya seterusnya. Orang kata musibah lah kan. So saya kata adakah ini permulaan 2021 saya? Bila ajal sudah memanggil pesakit COVID-19, panggilan video menjadi wadah akhir insan tersayang. Perasaan saya, sebab before saya tested positif COVID-19 ni, saya memang dah demam, dah admitted masuk hospital, masuk drip semua. So macam expected lah. Sebab waktu tu ayah saya dah positif dulu, ayah saya seorang-seorang dah positif dulu. Lepas tu memang each one of us pun semua ada demam, sakit semua. So macam kind of expected lah kan. So bila tahu ramai-ramai semua kena sekali and tahu dapat admit sekali dalam in same ward tu, saya tak adalah takut sangat, tak rasa macam nervous ke kena pergi seorang-seorang kan. Dia just kat hospital pun feels like home je sebab ada family kan. Masa saya kena tu, saya lah antara kumpulan pertama. Tu pasal masa tu tak ramai terkeluar berita-berita tentang COVID. Pasal masa tu kisah kami agak dapat liputan sikit lah kerana tak ramai yang bersuara. Jadi bila saya kena tu, di saat tak ramai yang kena, jadi mestilah kita takut kan. Bila kita tengok yang kena masa tu agak strict lah. Maksudnya mati tak boleh tanam, mati tak boleh jumpa. As compared dengan sekarang, dia lebih longgar. Dan mak saya memang tahulah saya ni kerja jawatan kecemasan, memang dia pun risau. Jadi bila saya dalam pada kita berjaga-jaga, saya tak sihat kan. Saya tak sihat. Saya dah agak risau lah. Saya kena COVID tapi masa tu tak ada kes lagi yang dilaporkan. Tak ada sangat sebab ramai dah macam kena kan, macam biasa je. Satu family kena, dia dah macam... Perasaan dia sedih lah sebab kena COVID. So takut lah, rasa takut. Kita telah kenal pasti juga ada mutasi, iaitu mutasi A701V. Tetapi kita masih tak pasti sama ada impak klinikal, sama ada boleh jangkitan tu tinggi ataupun keganasan virus tersebut. Setakat ini mutasi A701V telah pun dilaporkan di beberapa negara, contohnya South Africa, Australia, Netherlands dan Singapura. Sampai sekarang tak tahu dari mana munculnya. Virus tu dari mana? Random. Saya boleh cakap random sebab yalah, saya dah jaga SOP, saya jaga basuh tangan sentiasa, sanitize, orang kata penjarakan, tak bawa anak saya pergi mana-mana. Jadi bila kena tu saya tak boleh nak blame siapa-siapa. Permulaan tu memanglah kita akan fikir lagi sakit, lagi stres, nanti tak baik pula. So jadi saya reda, mungkin ini ujian saya lah. Honestly saya tak tahulah saya dapat mana. Tapi masa tu tidak ada pesakit yang positif. Yang ada saya ingat saya ialah staff yang positif. Jadi kita tak pasti pasal di hospital ni, selain kita, pesakit, waris pesakit dan rakan sekerja. Jadi saya terkena tu, saya tak tahu bila kena. Pasal saya ketua di jabatan saya. Jadi kena jugalah pasal masa tu tengah hangat. Jadi kita tengah, saya ingatkan gelombang kedua kot, masa yang Seri Petaling yang kes itulah time saya kena tu. So saya tengah mempersiapkan jabatan. Memang kita tengah membuat susun strategi lah untuk macam mana kita nak langkah saringan tu kan. Jadi itulah, saya tak tahu daripada mana saya dapat
penyakit tu. Saya rasa bukan daripada pesakit sebab masa tu tidak ada pesakit yang kena. Mungkin daripada waris ataupun rakan sekerja. Seminggu sebelum kita orang Faiz disahkan positif, Faiz dengan band Faiz, drama band, kita orang ada buat busking tour untuk promote album kita orang dekat Ipoh. So salah seorang daripada team member kita orang, dia pun tak tahu yang dia positif, tapi dia macam ada tak sedap badan. So lepas balik daripada tour tu, dia pergi check and unfortunately dia disahkan positif. So kita orang pun terus pergi buat swab test dan kita orang hentikan semua benda kan. So kita orang stop, put on hold semua benda dulu, take our time to be with our family and sebab sakit sebab tak sihat. So dekat situ dapat kontak rapat je, bukan yang Faiz tiba-tiba dapat kan. Kontak rapat dah tahu kontak rapat. Tadi memang dah dimaklumkan, alhamdulillah tak ada siapa-siapa yang terkesan juga. Tapi nak tahu macam mana penerimaan keluarga ketika mula-mula, sebab you seorang je yang kena, lepas tu masa kena kuarantin tu di rumah saja. Macam mana interaction, communication dengan keluarga time tu? Apa penerimaan diorang, support diorang macam mana? Of course lah, diorang macam family yang dalam rumah tu dah tahu, diorang macam what to do. Kita kena separate sekejap walaupun, tapi still okay lah sebab kita still dalam satu rumah yang sama kan. Still okay lah. And then macam family yang luar daripada rumah, diorang memang sangat support. Diorang risau tapi diorang sangat support lah, bagi nasihat, bagi tahu Shima apa yang Shima kena buat macam tu kan. Dan masa quarantine tu boleh katakan kalau dalam rumah tu sendiri, Shima sendiri sedih lah sebab Shima memang terlalu rapat dengan anak. Shima memang tak pernah tinggalkan anak, tak pernah berjauhan langsung dengan anak. So bila dah kena macam tu, Shima kena separate dengan diorang. Sometimes bila dengar diorang nangis ke apa ke, kita rasa sedih sebab kita selalu kalau anak nangis, kita pergi datang kat dia, peluk dia, comfortkan dia. Tapi kita tak boleh buat apa. So macam, tapi bila dia dapat tahu yang anak dia, cucu, menantu positif, first time dalam hidup dia tengok mak menangis yang saya takut apa-apa jadi kat mak saya. Saya memang takut sangat. So kita kena call dia balik untuk bagi tahu, "Ma, saya tak ada simptom, jangan risau. Faiz pun dah kuarantin dalam bilik apa semua. So you tak payah risau apa-apa. Kita orang kat sini jaga." Kena tenangkan dia. Memang kita orang risau kat dalam tu kan, tapi kita orang sedaya mungkin jaga apa benda kita orang jaga. Mak ayah Faiz akan datang hantar spray Dettol tu kan. Stok habis, hantar. Dia akan beli 2-3 untuk kita orang pakai just to spray the house. Kalau nak pakai, dah habis pakai spray. Sebelum nak pakai spray. So that germs memang tak ada. Berapa banyak kita orang habiskan botol. Betul, Dettol tu banyak. Rumah tu, pagi je bangun, spray satu rumah. Sebab kita tak tahu benda tu ada dekat mana apa semua kan. So memang bagi Ria satu je pengalaman, saya takut tinggal di rumah sendiri. Cakap dengan Mak semalam pun memang Mak adalah, Ria tak pernah, Mak Ria adalah orang yang orang kata strong gila tau. Ayah Ria tak ada. Tahun lepas dia tak menangis pun. Dia orang kata cekak lah. Tapi bila dia dapat tahu cucu dia dengan anak dia, menantu dia positif, memang dia tak pernah nampak mak Ria nangis sampai macam tu. Saya ingat lagi mak saya call, saya ingatkan saya kena Jumaat mak saya kata call lah. Masa tu tengah meeting untuk macam mana kita nak buat strategi untuk saringan. Mak kata COVID tengah banyak ni, jaga-jaga. Jadi dia takut lah mak saya kan. Jadi lepas tu, dah lepas tiba-tiba saya terkena tu, yalah saya maklum of course pada family tu lah. Dia orang dah tahu dah agak-agak pasal saya dah terbaring dekat seminggu kan. Dia orang dah boleh menghadapi lah. Tapi risau lah kan. Lepas tu saya maklumkan pula keluarga dekat kampung-kampung semua. Yelah, tahulah masa tu kan. Orang-orang punya risau dah tak nampak depan mata kan. Jadi dia orang ni risau lah kan. Jadi boleh ke jumpa balik kan suami ni, ayah ni kan. Bila kita dia ambil kan. Pasal tak tahu kan apa outcome ni. Family risaukan lah. Pasal saya kutu keluarga. Dia orang terpinga-pinga. Masa tu lockdown, total lockdown. Semua orang tak boleh melawat. Dan kita pun bukan orang tempatan. Tidak ada saudara mara di situ. Jadi yang lebih risau oleh dia orang, keluarga saya lah. Tapi risau dia orang tu menyebabkan saya lebih risau lah. For kita orang disahkan positif tu,
kita orang ada jumpa uncle dan aunty. Diorang risaulah waktu tu sebab tapi waktu tu diorang dah balik kampung, and kat kampung tu pun ada semua family besar pula. Diorang risaulah tapi diorang semua buat test juga. Alhamdulillah negatif tak lah. ada JKT. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Sekarang macam mana? Masih terlalu berhati-hati? Sebab mungkin ada stigma mengatakan bahawa yang dah pernah kena jangkit mungkin tak pernah kena lagi, takkan kena lagi. Tapi you sendiri macam mana? Masih berhati-hati dengan COVID? Masih lagi risau, trauma, fobia? Sejujurnya tak. Saya rasa saya kurang sikit paranoidnya sebab sebelum ni memang saya terlalu jaga, terlalu macam sikit-sikit spray, sikit-sikit sanitize, sikit-sikit sebelum masuk tombol sebelum buka pintu pun spray. At the end pun tetap kena. Tapi selepas saya dah baik, saya rasa saya kurang sikit paranoid tu, buat macam biasa. Saya rasa nak kena, kita tak tahu di mana-mana dan tak perlu risau terlebih sebab for me lah, bagi saya sejujurnya sakit yang saya paling sakit lah orang kata bertaruh nyawa tu ketika saya bersalin. Itu saya rasa seorang wanita lah, kekuatan dia di situ. Dia dapat kekuatan ataupun diberi orang kata semangat. Saya rasa ibu-ibu di luar sana especially boleh hadapi COVID ni insyaAllah dengan tenang. Okey, macam Shima sendiri, ada sikit fobia lah masa lepas kena COVID tu, walaupun dah pergi buat swab test, dah negatif, tapi still masa tu tak terus keluar rumah pun. Takut nak keluar rumah. Tapi lepas tu, macam mana sekalipun kita tetap kena menjalankan rutin harian kita macam biasa. So, memang lepas tu lebih berhati-hatilah. Lebih berhati-hati every time nak keluar lah, balik rumah, mandi apa benda semua. Kita buatlah benda-benda tu. So, fobia tu of course ada. Even sekarang ni pun ada je baby yang bawa keluar apa semua. Kadang kita pun takut nak bawa baby keluar walaupun dia tak perlu pakai mask pun tak apa kan. Ada setengah kita tengok parents yang untuk baby 6 bulan ke bawah tak payah pakai mask apa semua kan. Tapi fobia tu still ada. Untuk beberapa bulan selepas kita orang kena COVID tu memang tak keluar rumah pun. Kecuali ada urusan let's say dia kerja ke apa semua. Lepas habis kerja balik. Itu je urusan kita berada di luar. Tapi kita pun manusia biasa. Kan, kalau dah duduk rumah lama sangat tu kadang-kadang stuck juga kan. So ada kalinya kita keluar tapi memang hand sanitizer kena bawa. Jaga betul-betul. Kalau tengok tempat tu ramai orang ke apa ke memang takkan pergi. Dia ada UV ray punya cleaner. Untuk kita orang prepare satu bag yang ada multi surface cleaner. Ada sanitizer, ada UV ray apa benda tu semua. Wet tissue. Dah spray ni multi layer, wet tissue lagi. Kalau orang tengok kita kan, asal je ni terlalu. Kau nak cuci meja makan ke kak? Dia macam tu kan. Contoh kalau kita pergi kedai makan, bersih dah meja makan tu, kita orang tolong bersihkan. Betul. Kita akan make sure. Paranoid tu kan. Sebelum dia duduk, okey bawa keluar beg dia. Okey, settlekan semua. Dulu bagi dia duduk, lepas tu baru kita orang. Bila dah kena ni, saya jadi lebih berhati-hati, jaga kebersihan, lepas tu pakai hand sanitizer lah selalu. Adakah selepas kena COVID ni ada mengubah kehidupan Shima dari sudut daily routine ke, siapa Shima selepas ni ke? Adakah ada perubahan sikit? Shima masih yang sama. Shima yang sama. Tapi itulah orang kata rutin tu berbeza lah. I think semua orang rutin kita dah berbeza sekarang ni. Selalunya kalau macam weekend kita boleh bawa family keluar apa semua kan. Sekarang dah tak boleh. Tapi kita masih orang yang sama dan kita kena sama-sama go through benda ni lah. Saya rasa dah kita panggil norma baru untuk saya dan semua rakyat Malaysia. Memang kita pun hari-hari diasak dengan perkenaan yang sama kan. Terpaksa berubah. Lebihnya saya ni perubahan waktu kerja lah kan. Yang di luar ni samalah macam rakyat Malaysia kena ubah ni kan. Saya ni di tempat kerja
Terpaksa tukar strategi lah kan. Kita asingkan orang yang pesakit dengan sistem pernafasan, orang yang travel di satu tempat yang bukan berisiko tinggi di satu tempat. Dan bila saya bekerja di tempat-tempat yang orang berisiko tinggi, kita akan pakai full PPE kan. Full PPE maksudnya semua sekali lah. Kan dengan mask, dengan topeng, dengan visor. Dan bila kita jaga yang bukan daripada kontak rapat ataupun orang yang berisiko tinggi, kita still pakai mask, pakai visor dan juga glove. Pasal masalahnya bila kita terkontak nanti kita akan dikuarantin. Jadi kalau kita ramai sangat kena kuarantin dekat hospital, siapa nak kerja nanti kan? Pasal kuarantin itu panjang. Bila itulah jumlah pesakit meningkat, kalau staf tu terpaksa dikurangkan, jadi risikonya dari segi inilah kita dapat nak menyampaikan perkhidmatan kita akan terganggu. Of course, lebih utamakan kebersihan. Sentiasa bersih, cakap dengan anak-anak kan. Selepas makan ke, sebelum makan ke, dicuci tangan, tempat tidur semua kena bersih. Semualah. Memang kena lebih take care about that. Sekarang ni kita prefer kalau nak keluar weekdays. Kita tak akan on weekend. Sebab kita tahu weekend memang sangat ramai orang. Betul. So kita kalau prefer, weekend, kita orang akan plan untuk keluar sebelum pukul 11. Maksudnya 11 pagi. sudah balik rumah. 11 sudah balik sebab rumah. kita tahu pukul 11 tu adalah time orang Peak baru bangun dan datang. nak pergi lunch. So masa tu orang akan ramai. So kita orang pagi, let's say kalau you nak pergi breakfast pun, kita bangun dah pukul 7 macam tu, keluar pukul 8 lebih, makan-makan balik. Yes. Tu adalah untuk weekend. Tapi kalau weekdays, kita akan keluar petang. kita orang tengok hari tu memang tak ramai orang. So masa tu lah kita nak keluar. Adakah Shima terganggu kesihatan sekarang selepas kena COVID tu? Okey, lepas kena COVID, I ada rasa macam mana nak cakap, rasa badan macam lemah-lemah sikit lah. Selalu macam kita kalau dulu-dulu cuma rajin lah macam pergi exercise ke apa ke, tapi lepas kena COVID tu rasa macam badan tu rasa macam malas sangat lah. Macam tu itu cuma notice lah. Tapi lama-lama cuma macam tak boleh layan ni benda ni, tak boleh layan, kena fight. Lepas tu lama-lama okey. Benda-benda macam ni kita tak boleh layan sangat, kita kena fight. Saya memang ada masalah paru-paru dulu. Paru-paru saya ada banyak parut. Pasal ada jangkitan yang tak dirawat dengan sepenuh sebelum COVID lah. Jadi saya perasan bila saya pakai topeng lama, saya lemas lah. Saya ada pakai ubat yang untuk sedut tu kan. Tapi saya notice lepas COVID saya kurang pakai ubat tu. Dan saya boleh buat aktiviti lebih kerap lah. Maksud saya malam saya buat treadmill semua kan. Kuranglah saya kena buat. Tapi saya tak boleh pakai mask tu lama. Macam kapasiti paru-paru saya ni dah mungkin berkurangan sikit lah. Pasal saya kan kategori 3, maksudnya saya dijangkiti di paru-paru kan. Mask tak boleh pakai. Tapi ubat saya notice lah, saya perasan saya kurang pakai ubat tu. Saya ni bukan ikut peraturan. Yalah, bila saya semput pun saya ambil ubat dululah. Kalau kita nak exercise saya ambil ubat. Tapi ni saya boleh buat riadah tanpa pakai ubat. Tapi pakai jugalah saya sekala. Tapi mask tu memang saya punya tak boleh lama lah. Saya terpaksa buka pasal saya punya reserve dalam paru-paru tu dah kurang. Kesan dia berat, drop sikit lah. Macam husband memang drop banyak. Macam saya drop sikit. Macam you biasa je. Adalah kekurangan, nobody perfect. Macam sebelum ni ialah saya tak pernah sakit kepala, tapi sekarang sikit-sikit sakit kepala sebab tired. Sebab tu kita kena teruskan makanan healthy dengan vitamin C tu jangan tinggal. Kepada anda semua, teruskan jaga penjarakan SOP supaya statik penurunan akan terus turun COVID-19 nanti, dan saya doakan anda semua terus sihat, mengamalkan pemakanan, kesihatan yang baik supaya insya-Allah kita akan menjalani norma yang baru. Sebab Ria dengan Faiz ni dah pernah dijangkiti COVID-19. So apa yang Ria boleh bagi tahu, andai kata lah, kita tak minta andai kata anda terkena jangkitan COVID-19, first ingat satu je, kalau anda tak ada penyakit kronik, contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, kita tak perlu nak orang kata risau yang terlebih.
Sebab saya pasti kalau kita betul-betul, let's say kalau macam Ria dengan Faiz tadi ambil vitamin C, makan limau apa semua kan untuk lemon, honey kan, kita ambil setiap pagi dan juga malam sebelum kita orang tidur, insya-Allah. Saya tak menjanjikan apa-apa tapi insya-Allah saya sebagai bekas pesakit COVID sememangnya akan boleh sembuh. So tak perlu risau yang alamak boleh ke ni sebab kita selalu kalau COVID ni dia macam benda yang terlampau negatif sangat kan, sampai kacau emosi kita. That's why Ria nak pesan kepada semua, emosi tu kita kena jaga sewaktu anda disahkan positif, dan insya-Allah kalau kita betul-betul ikut flow, jaga apa semua, kita akan sembuh. Okey. Faiz ni pesanan pula adalah macam mana pun jaga SOP tu. Kena jaga SOP tu. Pakai mask, make sure diri tu bersih selalu. Sanitize, jaga penjarakan tu. Jangan dekat sangat. Tak perlu pun dekat sangat pun. Tak ada COVID pun tak perlu dekat-dekat pun. Benda tu tak perlu. So jaga kesihatan masing-masing, jaga diri masing-masing, dan jaga persekitaran masing-masing. Betul. Itu je. Nasihat saya pada orang ramai, sentiasa berwaspada. COVID-19 ni sentiasa ada dekat mana-mana. Kita tak tahu, kita tak nampak. So kita kena sentiasa beware, sentiasa bersihkan diri, bersihkan tangan. Kalau boleh elak dari tempat yang crowded. Social distancing tu memang perlu. Dan kalau lah tak ada keperluan untuk keluar, just stay at home lah. Shima nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas doa korang semua yang selalu mendoakan Shima agar Shima cepat sembuh. Alhamdulillah Shima sembuh. Dan kepada sesiapa yang masih ataupun baru dijangkiti COVID-19, relax, sabar, okay, be positive. You will be fine, okay. Makan vitamin C, minum air banyak-banyak, dan sentiasa positif, okay. You'll be fine, don't worry, insyaAllah. Okey, nasihat saya sebagai bekas pesakit COVID, walaupun kita telah mula proses vaksinasi, nasihat saya ialah ramai saya tengok, saya ni pesugas kesihatan, kesedaran ataupun kesukarelaan rakyat Malaysia untuk mendaftar untuk mengambil vaksin ni agak rendah. Mungkin kerana ialah berita-berita di luar yang membuatkan kita dilema sama ada nak ambil tak ambil. So nasihat saya, selain yang standard lah, yang asas ni yang kita kena jaga SOP yang hari-hari kita dah jadi macam rutin kita dah, pasal itu orang cakap hari-hari. Saya rasa semua orang dah maklum apa yang kita kena buat untuk cegah ataupun putus karantin. Tapi yang penting sekarang ni, nasihat kepada saya semua rakyat Malaysia supaya mendaftar yang maksudnya yang boleh yang layak untuk divaksin, daftarlah dengan MySejahtera untuk kita mengambil vaksin kan. Itu adalah salah satu cara untuk kita sedikit sebanyak mengurangkan risiko kita dijangkiti atau menjangkiti. Kerana kita tahu, kita bila ramai rakyat Malaysia yang dah ambil vaksin, mungkin golongan-golongan yang berisiko tinggi itu tak perlu ambil vaksin dan mereka secara tidak langsung akan dilindungi daripada jangkitan COVID. Itu nasihat saya. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda.